Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, sidang pendengar rumah ngaji serampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada tengah hari ini dan kita masih lagi berada pada tadabbur ayat ke-54 surah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muttaqina 'ala furushin battainuha min istabraq wa jannal jannatayn dan. Mereka iaitulah ahli syurga bersenang-senang di atas hamparan, atau kita boleh terjemahkan atau kita boleh gambarkan, sebab syurga ni adalah tempat yang mewah, maka kita boleh gambarkanlah hamparan ataupun tilam katil yang mewah ataupun perabot mewah lah. Batainuha min istabraq, yang mana belah dalamnya disulam dengan sutera yang tebal. Dan apabila kita menghuraikan ini, saya juga bawakan dalam sesi yang lepas, apabila Dr. Wahbah Zuhaili membawakan kata-kata daripada Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkenaan tentang Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum berkenaan tentang pentafsiran ayat ini, bahagian separuh pertama daripada ayat 54 ini, apabila mereka berkata hadhil bafainu fama zannukum bizawahir. Saya ada tersilap menukilkan kata-kata Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah ini, maafkan saya. Jadi ayat mereka adalah fama zannukum bizawahir. Saya sebut dalam sesi yang lepas tu dengan lafaz yang salah, maaf atas kesilapan saya. Jadi ma zannukum fama zannukum bizawahir. Namun maksudnya samalah tuan-tuan dan puan, dalamnya itu disulam sutera dan apatah lagi di luarnya. Jadi di luarnya itu kita boleh gambarkan dalam pun sutera, maka luar ni lagilah hebat, masya-Allah. Dan ini melibatkan pelbagai tafsiran juga, namun saya tidaklah berhasrat untuk menghuraikan pelbagai tafsiran yang lain tentang luaran itu. Adalah tafsiran luaran itu dengan pelbagailah material yang lain, ada yang kata dari cahaya dan sebagainya. Namun itu tidaklah menjadi fokus saya. Saya lebih kepada kita melihat dan tadabbur dan kita membina semangat diri kita untuk kita memperbaiki diri, menjaga diri kita dari dosa dengan kita menggambarkan nikmat Allah SWT di dalam syurga nanti. Dan kita boleh katakan secara umumnya, apabila belah dalam pun sutera yang tebal, maka belah luar tu sudah semestinya satu material yang lebih baik daripada yang belah dalam. Dan maksudnya menunjukkan betapa tinggi mutu, kualiti dan juga keselesaan tempat untuk kita bersenang lenang di dalam syurga. Dan dengan itulah kita harapkan agar kita semua bermotivasi, bersemangat untuk memperbaiki diri kita dari masa ke semasa, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga faedah daripada kita bertadabbur ini, kita dapat juga memahami hukum hakam yang berkaitan dengan ayat yang kita tengok, iaitulah yang saya telah kongsikan dalam kuliah yang lepas berkenaan tentang hukum orang lelaki memakai sutera. Jadi disebabkan adanya larangan bagi orang lelaki memakai sutera, maka nikmat di dalam syurga nanti adalah dalam bentuk sutera, antaranya berkenaan dengan lapik ataupun hamparan, ataupun kita boleh katakan tilam ataupun katil di dalam syurga nanti, di mana material belah dalam adalah sutera dan belah luar apatah lagi, mestilah lagi hebat daripada yang belah dalam. Jadi apabila kita bertadabbur ayat Quran itu, tuan-tuan, kita dapat meningkatkan keimanan kita, kita dapat meningkatkan semangat kita untuk menjadi orang yang lebih baik, memperbaiki kesilapan-kesilapan kita, dan juga kita dapat juga belajar hukum hakam tentang pemakaian sutera oleh lelaki. Jadi itulah tujuan kita tadabbur ni, kita ambil juga faedah daripada
segi hukum, fatwa-fatwa yang telah pun para ulama berusaha keras untuk mengkaji, menyelesaikan isu-isu kita. Ada soalan, kalau ikutkan daripada hadis, maka kita boleh nampak bahawa terdapat larangan untuk memakai sutera bagi lelaki, bagi wanita tak ada masalah. Dan kemudian timbul pula isu macam mana dengan sutera yang bercampur. Kemudian timbul pula isu bagaimana dengan sutera yang ada pada lapisan, ada 2 lapis baju. Satu lapis sutera, satu lapis yang bukan sutera. Ataupun ada baju yang 3 lapis. Yang belah dalam itu adalah sutera. Dan bagaimana pula dengan sutera sintetik, sutera tiruan. Maka inilah kerja keras para ulama, tuan-tuan perempuan, para mufti menyelesaikan masalah kita. Kita pun dari hari ke hari kita mencipta sesuatu yang baru. Maka peranan para ulama, para mufti ini untuk berijtihad untuk menyelesaikan masalah kita. Alhamdulillah, aktiviti ijtihad ini, aktiviti untuk kajian dan pengeluaran fatwa, penghasilan fatwa ini sesuatu yang perlu berjalan sebab syariah sifatnya adalah dinamik dan sentiasa berupaya untuk menyelesaikan isu-isu yang kita hadapi dari sehari ke sehari. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita boleh tengok kepada secara ringkas kepada rujukan silang yang saya nak kongsikan pada hari ini, iaitulah yang pertamanya surah Al-Kahf ayat yang ke 31 dalam menghuraikan tentang nikmat syurga bagi orang yang beriman, iaitulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak. Jadi mereka yang beriman ini balasannya adalah syurga yang mengalir sungai-sungai dan mereka dihiaskan dengan gelang tangan emas. Emas pun adalah perkara yang diharamkan bagi lelaki, tidak bagi wanita. Maka bagi wanita ni kiranya keberuntungan bagi wanita sebab sutera dengan emas boleh dipakai di dunia, dan kalau para wanita, golongan wanita ini beramal dengan amalan yang baik, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapat juga di syurga. Namun bagi lelaki tidak dibenarkan emas dan sutera di dunia, namun itulah ganjarannya di syurga nanti. Jadi itulah Allah dah letakkan syariat yang ditetapkan bagi lelaki begini, ditetapkan bagi wanita berbeza, namun ganjaran di syurga adalah satu bentuk ganjaran yang lebih nikmat daripada, walaupun wanita dah memakai emas, dah memakai sutera di dunia, namun pemakaian gelang emas ataupun pakaian sutera ataupun berehat-rehat di atas tilam atau hamparan yang di dalamnya sutera itu menjadi satu nikmat yang lebih nikmat lagi daripada apa yang telah mereka pakai di dunia. Bukanlah kita nak kata wanita tu dah pakai emas, dah pakai sutera, maka dalam syurga emas dengan sutera sama je, tak ada beza pun. Tidak, ia semestinya berbentuk satu upgrade daripada apa yang telah mereka pakai, golongan wanita ini pakai emas di dunia dan sutera di dunia. Maka emas dan sutera di syurga itu tentulah lebih signifikan kualitinya, upgrade-nya daripada apa yang dipakai oleh golongan wanita di dunia. Jadi di sini disebutkan min sundusin wa istabrak, daripada pakaian hijau, khudran, thiyaban khudran, pakaian hijau, min sundusin, daripada sutera yang nipis, dan sutera yang tebal, wa istabrak. Dan kalau merujuk kepada surah Ar-Rahman tu, dia merujuk kepada hamparan tilam ataupun katil. Dalam surah Al-Kahf ini merujuk kepada pakaian. Begitu juga tuan-tuan perempuan dalam surah Al-Insan, surah ke-76 ayat ke-21, aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak. Bagi mereka yang di dalam syurga itu memakai pakaian yang hijau, khudrun, thiyabun sundusin, thiyabu sundusin, iaitulah pakaian khudrun itu hijau, sundusin itu adalah yang disulam dengan sutera yang halus,
yang diperbuat daripada sutera yang halus, wa istabraq, dan diperbuat dari sutera yang tebal. Jadi ayat kedua-dua ayat dalam surah Al-Kahf dan surah Al-Insan ini merujuk kepada pakaian. Di dalam surah Ar-Rahman itu merujuk kepada hamparan, kepada tilam ataupun katil. Jadi maksudnya banyak tuan-tuan perempuan nikmat syurga dalam bentuk emas, dalam bentuk sutera ni, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk hamparan, katil, tilam dan sebagainya. Dan dia bukanlah sesuatu bentuk yang terhad di dalam syurga. Kita akan dapat nikmatinya dengan kadar yang banyak dan sebanyak mana yang kita mahu. Masya Allah, tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan dapatlah menjadi pembakar semangat kita untuk menjadi seorang yang baik, ya. Tinggalkan dosa-dosa kita, laksanakan tanggungjawab kita dengan lebih baik, ya, sebagai seorang kepada diri sendiri, sebagai seorang ahli keluarga, sebagai seorang suami atau isteri, ya, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ahli karyah di tempat kita. Sekarang pun ramai, ya, yang mengangkat bendera putih sebagai signal kepada keputusan bekalan. Maka sama-samalah kita tolong, mudah-mudahan dengan pertolongan kita itu kita boleh meningkatkan darjat kita sebagai seorang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan bermanfaat kita punya kebaikan amal soleh kita itu kepada diri kita dan juga kepada orang di sekeliling kita, jiran-jiran kita, sahabat handai kita, insya-Allah. Jadi saya sudahi dulu setakat ini. Insya-Allah kita sambung lagi kepada dalam ayat yang sama dalam sesi akan datang, dan kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang mendengar. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.